Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita terus melihat sambungan pengajian kitab kita, yang mana kita masih lagi di dalam seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, yaitu ayat seruan Allah agar orang yang beriman ni taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga taat kepada ulil amri. Cuma pada taat kepada ulil amri ini jika pemimpin itu menyuruh pada ketaatan, maknanya dia yang dia suruh itu perintah Allah. Tapi kalau yang dia suruh itu adalah mungkar yang ditegah oleh Allah, maka tak perlu, tidak wajib kita taat kepada pemimpin yang dia menyuruh kita melakukan perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Baik, bagi yang ada kitab surat 362, iaitu ayat tentang permindahan kiblat itu belum selesai pada kuliah lepas. Baik, berkata musannif rahimahullahu taala 362 di bawah tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermaksud qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha, yang bermaksud kerap kali kami melihat engkau mengadah ke langit. Ini perpindahan kiblat ini. Kiblat asalnya Kaabah di Masjidil Haram tu. Kemudian ketika mana Nabi SAW di Madinah, Allah perintahkan Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW ini hati dia nak, dia suka menghadap Kaabah ke Masjidil Haram tu. Maka selama 17 bulan itu Nabi SAW solat menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala berfirman, kami melihat engkau mengadah ke langit. Bukan bermaksud dia semayang tengok ke langit, maknanya dia berdoa lah, dia berharap. Di sini tuan-tuan, maksudnya kita sebagai manusia ni, kita boleh maknanya cinta ataupun ada kehendak kita, tapi tidak semestinya kehendak kita itu kita dapat buat ataupun kita dapat. Nabi SAW dia suka menghadap kiblat Kaabah. Allah perintahkan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Hati dia bukan makna dia ingkar, tapi dia suka. Taqalluba wajhika fis sama'. Kemudian falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami benarkan engkau menghadap kiblat yang engkau sukai. Allah Ta'ala kemudian perintahkan, okey, sekarang lepas 17 bulan kembali solat menghadap Kaabah Baitullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka kami benarkan engkau menghadap kiblat yang engkau sukai, oleh itu palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhika, palingkan wajah. Lepas itu kita menghadap kiblat ini, wajah kita, dada kita mesti menghadap kiblat. Badan kita tu, itu ada dalam kitab fiqh lah tuan-tuan, untuk syarat-syaratnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Jadi di mana sahaja umat Islam berada, semuanya berkiblatkan Baitullah. Menghadapkan, maknanya kiblat kita adalah Baitullah. Ya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya
orang yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah benar. Ini golongan Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, bila mana Nabi SAW pemindahan kiblat tu, maka mereka berkata-kata. Ni pada ayat yang ke-100, qad nara taqal ni ayat 144. Pada awal juzuk yang kedua tu, 142, ayat 142. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yahudi kata pun tak? Orang-orang yang sufaha, B-O-D-O-H, ataupun kita kata kurang cerdik lah, kurang akal, yang kurang akal pertimbangannya, akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ini? Dia bertanya, kenapa pindah kiblat ni? Jenis Yahudi, Nasrani, tuan-tuan. Maka kita lihat ayat yang lain, ayat yang ke 143 tu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Tujuan apa tuan-tuan Allah perintahkan pindah kiblat ni? Tujuan apa? Tujuannya adalah supaya sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadap dahulu itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta yang membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufuran. Illa lina'lama man yattabi'ur Rasul. Untuk kami mengetahui siapa ni yang benar-benar mengikut Rasul, siapa yang berpaling. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tuan-tuan boleh rujuklah ayat yang ke 142, 143 tu. Dia ada kaitan dengan ayat yang 144. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' tu. Baik. Jadi orang yang diberikan kitab ni, Yahudi ni, dia tahu bahawa kiblat menghadap Kaabah itu benar. Maknanya annahul haqqu min rabbihim, la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak sekali-kali lalai apa yang mereka lakukan. Allah tak lalai sikit tu tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ujian Allah bagi mereka yang diberikan kitab, Yahudi. Dah pindah kiblat ke Baitul Maqdis pun dia tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Baitul Maqdis, maknanya mereka ni selalu menyebut tentang kitab Taurat, kitab Injil, Nabi Musa, Nabi Isa. Maka pindah kiblat ke Baitul Maqdis pun dia tak beriman juga dengan Nabi SAW. Jenis Yahudi tuan-tuan, jenis perangai dia. Maka tuan-tuan, mereka lah orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Kaabah sejak ayat tersebut diturunkan. Maknanya tuan-tuan, sejak turun ayat tu terus. Maknanya daripada menghadap kiblat Baitul Maqdis, turun ayat menghadap ke Kaabah Baitullah. Ketika itu ada seorang lelaki menunaikan salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dia solat dengan Nabi SAW. Kemudian dia keluar dan berjalan melewati kaum Ansar. Dia solat dengan Nabi SAW. Kemudian selesai solat dia berjalan keluar. Dia lalu
melewati kaum Ansar. Dia bersaksi bahawa dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat menghadap Kaabah. Yang solat dengan Nabi sallam ni bila mana berpindah kiblat, dia beritahu kepada kaum Ansar. Ini tuan-tuan, sifat yang ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia taat kepada Nabi sallam. Dan dia juga nak orang lain pun taat juga. Ikut juga seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pindah je kiblat, dia tak banyak cerita dah. Dia tak macam Yahudi. Allah Taala berfirman, sayaqulus sufaha, orang yang kurang akal dia. Maka sahabat Nabi sallam, solat Nabi sallam, pindah je kiblat, dia terus maklumkan, beritahu kepada kaum Ansar. Dia kata dia bersaksi bahawa dia bersama Nabi sallam menunaikan solat menghadap ke arah Kaabah. Kaum Ansar pun mengalihkan kiblatnya sewaktu rukuk dalam solat asar. Turun ayat terus tuan. Taat kepada perintah Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kata pengarang, mereka tidak menunggu lama ketika rukuk. Sebaliknya bergegas menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin mereka yang agung. Mereka menghadap Baitul Al-Haram dalam keadaan rukuk. Maknanya dalam keadaan salat itu, maknanya ubah terus. Maknanya dalam keadaan rukuk tu, pindah kiblat, terus dia pindah kiblat. Itu kalau orang solat salah arah. Itu dalam hukum fiqh lah tuan-tuan. Macam mana nak buat, tepuk belakang dia ke macam mana ke, ataupun tunggu dia habis solat beritahu tadi kiblat tak betul. Itu dalam masalah fiqh lah tuan-tuan. Baik, peristiwa di atas merupakan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya peristiwa ini tuan-tuan merupakan ketaatan para sahabat Nabi sallam kepada Nabi sallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu orang taat tak taat tuan-tuan, dia tak banyak bersoal. Dia tak banyak soal. Ketika mana tuan-tuan ada seorang bertanya kepada Nabi sallam tentang kewajipan haji, adakah setiap tahun? Dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis yang keberapa tuan-tuan? Yang mana tak disebutkan itu, maknanya itu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak kita tanya. Jadi contoh dia, seorang lelaki ni tanya, ya Rasulullah, setiap tahun ke haji ni? Ini salah satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Takat ilmu saya ni tuan, satu contoh tu lah. Maknanya setiap tahun ke? Jadi duduk tanya. Dan hukum ni jadi wajibnya apabila Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah atau Nabi mengerjakannya. Sebab itu hukum ni daripada sabda Nabi SAW ataupun perbuatan, ataupun yang ketiga takrir. Nabi dia tengok sahabat buat, dia diam dan sebagainya. Itu juga diambil hukum. Maknanya perkataan, perbuatan, takrir Nabi SAW. Sahabat lakukan perbuatan itu, ibadah itu di hadapan Nabi SAW. Bagaimana Nabi diam ke, Nabi tegur ke dan sebagainya. Baik, berikut adalah teladan lain mengenai ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat bersama sahabat, baginda menanggalkan selipar dan meletakkan di sebelah kiri. Nabi SAW salat bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW ni sebelum salat, dia tanggal dia buka selipar dia letak sebelah kiri. Suatu kaum yang melihat perbuatan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam telah menirunya tanpa persoalan. Jadi sahabat ni dia tengok satu kaum. Dia tak sebut sahabat, dia sebut satu kaum. Kaum apa tak tahu tuan-tuan. Jadi misalnya nak solat buka selipar tak belah kiri. Jadi kaum tu tengok dia pun buka juga selipar tak belah kiri. Dia tanpa soal dah. Ini ketaatan. Taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas menunaikan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Dah selesai solat, Nabi bertanya kepada kaum itu, apa yang mendorong kalian membuang selipar masing-masing? Kenapa korang buka selipar? Maknanya kenapa tiru saya lah. Mereka menjawab, kami melihat engkau menanggalkan seliparmu. Jawab mereka, dah kamu ya Rasulullah tanggalkan selipar, kami pun buka selipar juga lah sebelum solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, sesungguhnya Jibril telah mendatangiku dan memberitahu bahawa kedua-dua selipar itu dalam keadaan kotor. Jadi kata Nabi sallallahu kepada kaum tu, Jibril datang kepada Nabi sallallahu beritahu kepada Nabi sallallahu bahawa kedua-dua selipar Nabi sallallahu itu selipar tu kotor. Sebab itu Nabi sallallahu tanggalkan selipar. Baginda menyambung lagi, apabila salah seorang daripada kamu menghampiri masjid dan kedua-dua seliparnya kotor atau mempunyai penyakit, maka bersihkanlah terlebih dahulu, kemudian tunaikanlah solat dengan memakai kedua-duanya. Ini tuan-tuan masjid dululah. Zaman Nabi SAW dulu dia tak macam sekarang. Jangan pula tuan-tuan basuh selipar masuk. Maknanya tuan-tuan dulu kan masjid dia nama tiang dia buat tiang sikit, tutup apa sikit, kulit ke apa ke. Tu masjid lah tu. Jadi dia tanah je. Jadi mungkin dulu dia tak sama dengan sekarang. Berbeza, berubahnya hukum dengan berubahnya zaman. Bukan maknanya Quran tu tak relevan hari ni, tak. Maknanya itu adalah dalam masalah hukum tu. Jadi zaman Nabi SAW itu lain, zaman kita ni lain. Maknanya dulu dia solat di atas tanah, atas pasir macam tu je. Mungkin contohnya solat zuhur mungkin panas, jadi pakai selipar, pakai dia punya kasut dia tu. Ini zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu sabda, bersihkan dulu selipar tu, kemudian tunaikan solat dengan memakai kedua-duanya. Ini ada tentu hadis ini dalam di bawah tuan-tuan, Albani Sahih Sunan Abi Daud, hadis nombor 650. Tuan-tuan kalau baca kitab, ada yang di bawah-bawah dia tulis, ataupun dia ada hadis tu dia tulis satu, pergi ke bawah. Hadis apa? Dalam Sunan Abi Daud. Jangan tuan-tuan tak ada rujukan apa ni. Jadi kalau ada rujukan, pengarang kitab letak, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita pun tak tahu tuan-tuan. Kita dah tak ada ilmu. Baik. Demikianlah pelaksanaan dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ketaatan diperolehi melalui ulil amri. Allah SWT berfirman, dan ulil amri di antara kamu. Dan juga taat kepada pemimpin, tuan-tuan. Ketaatan kepada ulil amri merupakan satu kewajipan sebagaimana ketaatan kepada Rasulullah SAW. Syaratnya, dia ada syarat. Ulil amri itu, pemimpin itu, menyeru ke arah kebaikan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya SAW. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Dia ada kaitan. Siapa yang taat kepada Nabi SAW, barang siapa yang taat kepadaku, bererti dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu
cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa man atal imama faqad ata'ani. Barang siapa taat kepada pemimpin, bererti dia taat kepadaku. Jadi tuan-tuan, pemimpin ni tuan-tuan sebenarnya ketua ni, amir. Panjanglah kalau kita nak bincang, tuan. Nabi SAW kalau dia utuskan satu jemaah, satu pasukan, dia utus, mesti dia lantik seorang amir. Itu cara dia, tuan-tuan. Kita kalau anak bujang kita, anak dara kita ke siapalah, nak pergi musafir ke mana-mana lah, tanya berapa orang pergi. 3 orang. Panggil 2 orang lagi. Tengok orangnya dulu. Tengok, okey. Semua lelaki, okey. Dalam 3 orang kamu ni, saya lantik kamu jadi ketua, amir. Yang 2 orang ni kena ikut kamu. Lepas tu ingatkan kepada yang kita lantik tu. Ingat, kalau kamu ni musafir, kamu ni kerana maksiat, kamu tak berhenti salat, kamu pergi niat nak buat maksiat, maka yang 2 orang ni yang ikut kamu ni, kamu yang tanggung. Kerana kamu jadi kepalanya. Beritahu. Biar dia faham, biar dia ada kepimpinan. Anak-anak kita ni, remaja ni, terutama anak lelaki, bagi dia ada kepimpinan. Dia rasa dia cepat, bagi dia cepat matang. Supaya apa? Bila kita bagi tanggungjawab, dia rasa dia apa? Ada tanggungjawab, dia matang. Macam anak-anak kita, tuan, bila di mana dia dah meningkat besar lah, boleh buat kerja rumah dan sebagainya, pesan kat dia, pinggan lepas makan basuh, bangun tidur lipat. Maknanya kita disiplinkan dia. Syarat dia kita pun rajin lah. Jangan kita tuala pun campak, seluar dah pakai pun campak, semua campak. Tuala dekat sofa, kita pun tak disiplin. Macam mana ada anak-anak kita? Maknanya anak-anak kita, terutama anak kita yang sulung, kita ajar. Anak lelaki ke anak perempuan, kak long abalong ajar. Ayah mak ayah ni pergi surau masjid, kamu solat jemaah di rumah dengan adik-adik. Pesan. Baru dia jadi ada tanggungjawab. Baru dia jadi matang, tuan-tuan. Jangan kita anggap alah budak-budak je. Dia budak-budak tak. Dia besar je, kita ajar dia. Tanggungjawab. Baik. Wa man al-imam faqad ata'ani wa man asani faqad asallah. Maknanya barang siapa taat kepada pemimpin, bererti dia taat kepadaku, itu taat kepada Nabi sallallahu. Barang siapa yang menderhakaiku, bererti dia telah menderhakai Allah SWT. Wa man asal imam faqad asani. Barang siapa yang menderhakai pemimpin, bererti dia menderhakaiku. Jadi tuan-tuan, pemimpin yang kita faham, ulil amri yang bagaimana? Al-imam adil. Imam, pemimpin yang adil, yang beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan dan taatlah walaupun kepada budak Habsyi seakan-akan ada kismis di kepalanya. Jadi tuan-tuan, kena taat dan dengar, tuan-tuan. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, walaupun yang jadi ketua itu adalah budak Habsyi. Maknanya dulunya hamba lah, hamba Habsyi. Hamba Habsyi ni maknanya rupa tak ada lah. Disebut tuan-tuan macam ada kismis. Rambut dia tu entah Maggi ke apa tak tahu lah, tuan. Bukan kita kata hina lah rambut macam tu. Maknanya walaupun dia tak ada rupa, rambutnya, wajahnya, kulitnya hitam dan sebagainya, taat kerana dia adalah ketua. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Hadis di bawah menunjukkan ketaatan haruslah ke arah kebaikan. Tetapi pastikan al-imamu adil. Pemimpin itu adil, beriman, takwa.
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan mentaati merupakan kewajipan seorang muslim dalam hal yang disukai dan dibenci selagi ia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan, kena taat. Suka ke tak suka ke, kena taat. Kita ni tuan-tuan nak cerita ketaatan ni para sahabat Nabi SAW lah. Kalau nak buat contoh kita tuan-tuan, tak tahulah kita taat apa. Para sahabat dia begitu taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka ia tidak menjadi kewajipan lagi untuk mendengar dan mentaati. Kalau suruh buat maksiat, kita tak wajib taat lagi kepada pemimpin tersebut. Tinggalkan pemimpin. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan, baginda menghantar satu pasukan yang dipimpin oleh seorang lelaki dari golongan Ansar. Nabi SAW dia hantar pasukan, sama ada untuk pergi berperang ataupun untuk menjadi utusan pergi bertemu dengan raja dan sebagainya lah. Diutus. Maka Nabi SAW lantik seorang pemimpin daripada lelaki daripada golongan Ansar. Ketika keluar, lelaki itu merasa sedih dan marah dalam hati, lalu dia berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian mentaatiku? Jadi dia bila dilantik jadi ketua, dia adalah sesuatu yang buat dia jadi marah. Maka bila mana dia marah, dia tanya kepada kumpulan dia itulah, pasukan dia tu, dia kata, Nabi SAW melantik aku ni untuk memerintah kalian, maknanya perintahkan kalian untuk mentaatiku. Dia kata, bukankah Nabi SAW memerintahkan kalian mentaatiku? Nabi SAW suruh kamu semua taat kepada aku. Jadi dia tengah marah, orang yang Nabi SAW lantik jadi ketua ni. Jadi pasukan tu jawab, mereka menjawab ya. Kemudian dia berkata, kumpulkan kayu api. Mereka pun mengumpulkannya. Dia berkata, nyalakan api. Mereka pun menyalakan. Dia berkata, masuklah ke dalam api itu. Jadi dia tengah marah tuan-tuan. Mentang-mentang Nabi SAW nanti dia jadi ketua. Ada sebab dia buat dia jadi marah. Dia suruh kumpulan dia tu, pasukan dia tu kumpul kayu, bakar. Kemudian dia suruh masuk dalam api tu. Jadi nak cerita ketaatan ni, boleh taat tak? Dah sampai suruh masuk dalam api. Mereka memahami perintah tersebut untuk masuk ke dalam api. Jadi oleh kerana dia ni Nabi SAW lantik jadi pemimpin, yang lain pun nak masuk dalam api, taat. Salah seorang dari mereka berkata, jangan kalian tergesa-gesa masuk ke dalam api sehingga Rasulullah SAW sampai. Muncul seorang cerdik. Dia kata, jangan masuk dalam api. Ini perintah apa? Ini dah ikut emosi ni. Tak ada sebab apa suruh masuk dalam api, bakar diri, buat apa? Jadi dia kata, tunggu Nabi SAW. Jika baginda memerintahkan kalian untuk masuk, maka masuklah. Jadi kawan tu walaupun Nabi SAW lantik jadi ketua, tapi suruh masuk dalam api. Jadi ada salah seorang tu kata, kita jangan ikut perintah dia ni. Walaupun dia ketua, Nabi lantik dia, kita tunggu arahan perintah daripada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW sendiri yang suruh kita masuk dalam api, kita masuk. Sampai macam tu sekali tuan-tuan, ketaatan kepada baginda Nabi SAW. Subhanallah, betapa kuat keimanan ini, sungguh mantap akidah ini, sungguh taat dan pasrah mereka kepada Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW merintahkan kamu untuk masuk ke dalam api, maka masuklah. Ali bin Abi Talib menyambung lagi ceritanya, mereka pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Ali dia cerita kisah ni. Pasukan ni jumpa dengan Nabi SAW. Dia ceritalah ketua yang Nabi SAW nanti tu suruh masuk dalam api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian memasukinya, nescaya kalian tidak akan keluar dari api tersebut selamanya.
Sesungguhnya ketaatan itu hanya terbatas pada kebaikan. Jadi kata Nabi SAW, kalau korang masuk dalam api, tak keluar dah, terbakar, gentung dalam tu. Jadi Nabi SAW sabda, ketaatan itu hanya kepada kebaikan. Kalau masuk dalam api ni memudaratkan diri, bakar diri, bunuh diri, maka tak perlu taat. Jadi masalah juga tadi orang tadi, dia lantik jadi pemimpin, tuan-tuan, suka-suka dia suruh masuk dalam api. Ini ketua tak betul, tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang jadi ketua ni dia terbeban, dia stres. Contoh tuan-tuan, orang yang jadi apa, yang jaga pelajar tu malam-malam, warden. Warden kalau pukul budak, pukul pelajar tu, itu biasalah. Sebab dia stres. Menghadap pelajar je hari-hari, memang dia pukul. Memang dia beri tanggungjawab, suruh jaga, suruh nasihat, suruh apa. Tapi bila mana dia manusia pun manusia, bayar tak seberapa. Bila mana ada pelajar lari, belajar masalah semua, kadang dia emosi, bedal budak-budak. Tak cukup rotan, dia sepak terajang budak-budak tu. Jadi semua masalah ni, tuan-tuan. Jadi manusia, tuan-tuan, dia emosi dia, mental dia tak kuat. Jadi dia ni Nabi SAW nanti jadi ketua dah, suruh orang masuk dalam api. Lepas itu sahabat Nabi SAW, dia akan bertanya kepada Nabi SAW, dia rujuk kepada baginda Nabi SAW. Bukan maknanya buta-buta je taat, walaupun dia dilantik oleh baginda Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan di dalam peperangan, kalau ada sahabat dia hebat, itu sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia ni kalau perang tak kalah ni. Masa dia kafir, lepas dia memeluk agama Islam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan, kalau dia ni dia hebat sangat, orang tak dan ikut belakang dia, maka kena ditukar. Tukar panglima perang. Supaya apa? Supaya yang belakang tu, yang tak hebat mana, dia dah pancung berapa kepala dah, yang lain tak hebat dalam menggunakan pedang dan sebagainya, maka dia dah rempuh masuk ke dalam dah. Maka panglima perang ni kena ditukar. Sebab apa? Dia terlalu hebat sehingga belakang orang tak boleh nak ikut dia. Ini kebijaksanaan baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin selepas Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka semua, tuan-tuan, ada kepimpinan seperti mana kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 minit kemudian. Tetapi seseorang yang benar-benar mukmin harus bersabar dengan sikap pemimpinnya demi menjaga keutuhan umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Jadi pemimpin ni, tuan-tuan, dia masya-Allah, dia ada kemuliaan dia. Maknanya kalau dia pemimpin, dia ada rakyat ataupun dia ketua pasukan, kena taat kepada dia. Sebab apa, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila mana satu jemaah, pasukan itu, jemaah itu, dia ada seorang amir, dia kena taat kepada amir itu. Amir ni seorang lah. Takkan satu pasukan tiga ketua, habis masalah, dia seorang dia. Sebab itu, tuan-tuan, kita beri laluan pada azan insya-Allah.